Assalamualaikum dan salam Ramadan. Jadi, tajuk tazkirah saya pada hari ini ialah berkaitan dengan Ramadan merupakan bulan untuk berpesta ibadah. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan berpesta ibadah? Bukan dalam konteks yang lara, tetapi apa yang dimaksudkan dengan berpesta ibadah ialah kita membuat amal ibadah, kebaikan secara berterusan, istiqamah dan meningkatkan daripada kebiasaan. Jadi, tahukah anda bahawa bulan Ramadan ini merupakan penghulu segala bulan dan merupakan bulan yang istimewa berbanding bulan-bulan yang lain? Jadi, kenapa bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa berbanding bulan-bulan yang lain? Kerana dalam bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan dan dapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam yang dinamakan Malam Lailatul Qadar yang hanya ada pada bulan Ramadan. Dan keistimewaan lainnya pula ialah terdapatnya solat sunat tarawih yang tidak ada dalam mana-mana bulan melainkan bulan Ramadan. Dan keistimewaan bulan Ramadan juga dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, bila tibanya bulan Ramadan, maka kesemua pintu-pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan syaitan dibelenggu. Dan inilah keistimewaan yang berada di bulan Ramadan. Merupakan bulan untuk kita berpesta, untuk membuat ibadah, untuk memperbanyakkan lagi ibadah daripada bulan-bulan yang sebelum ini. Kerana kurangnya halangan kita untuk membuat ibadah, kurangnya gangguan untuk kita membuat ibadah. Jadi saya akan kongsikan kepada anda semua apakah perkara yang dapat kita lakukan suatu bulan Ramadan. Jadi, yang pertama, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi, apa yang istimewanya membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan? Kerana dalam bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Dan kita lihat dalam hadis Nabi, kata Abdullah ibn Mas'ud daripada Rasulullah SAW, siapa sahaja yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Banyak kan? Cuba bayangkan, dalam satu page Al-Quran terdapat beratus huruf dan setiap huruf itu dilipat kali gandakan pahalanya. Cuba bayangkan betapa untungnya kita mendapat ganjaran sekiranya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kerana apa? Apabila kita membuat amal ibadah, kebaikan di bulan Ramadan, kita punya ganjaran akan dipertingkatkan, akan digandakan oleh Allah kepada kita, hamba-Nya. Jadi jangan lepaskan peluang. Cuba habiskan dalam masa satu bulan ini 30 juzuk. Tak menjadi masalah kerana kita berada di rumah waktu PKP. Mestilah tak ada perkara sangat untuk dibuat berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Mungkin kerana sibuk dengan kerja. Tapi apa salahnya jikalau kita diberi kesempatan seperti ini, cuba kita habiskan 30 juzuk. Kerana apa? Bayangkan, beratus-ratus ayat, beratus-ratus huruf dilipat kali gandakan ganjarannya. Tertingginya kita punya ganjaran. Jadi, jangan lepaskan peluang yang ada di depan mata ni. Cuba. Okey? Yang kedua, tahukah anda amalan bersedekah di bulan puasa begitu menguntungkan kepada mereka yang melakukannya? Kerana apa? Kita lihat dalam hadis Nabi, Nabi telah menyatakan amalan bersedekah mampu menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Wah, betapa hebatnya ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang bersedekah, mereka yang menghulurkan. Jadi bagaimana pula dengan mereka yang bersedekah di bulan Ramadan? Kita lihat lagi dalam hadis Nabi, Nabi telah menyatakan, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan orang tersebut tidak berkurang pahala sedikit pun. Cuba bayangkan, kita hanya memberi makan kepada orang berpuasa tetapi kita dapat pahala yang sama seperti orang berpuasa. Jadi kita akan mendapat dua dalam satu. Kita berpuasa, kita memberi orang berpuasa makan, tetapi kita mendapat pahala orang berpuasa. Untungkan kepada mereka yang bersedekah. Cuba mengamalkan konsep satu hari satu ringgit ataupun tingkatkan nilainya. Jadi apabila cukup tempoh, anda hanya perlu menghulurkan jumlah yang anda kumpul, ataupun tidak. Dengan itu, anda boleh memasak makanan dan hulukan kepada jiran sebelah. Itu dikira bersedekah dan menepati ciri-ciri yang Nabi sebut dalam hadis beliau. Dan tidak lupa juga, jika tidak mampu sekalipun, apa salahnya dengan berdoa kepada orang lain, berdoa kebaikan kepada orang lain. Itu juga merupakan sedekah, sedekah yang orang lain tidak mengetahuinya. Betapa hebatnya kepada mereka-mereka yang mengamalkan sikap bersedekah dalam hidupnya. Dan apatah lagi
kepada mereka yang mengamalkan apabila tibanya bulan Ramadan, setiap hari pasti akan bersedekah, pasti akan menghulurkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi jangan lepaskannya. Seterusnya ialah berkaitan dengan doa. Jadi adakah anda tahu bulan Ramadan ni merupakan bulan tarbiyah? Ya, bulan yang mendidik. Jadi saya nak anda mengamalkan konsep satu hari satu doa. Cuba hafalnya supaya perkara ini dapat dibiasakan dalam kehidupan harian. Dan apa yang istimewanya membaca doa di bulan Ramadan? Dalam hadis Nabi riwayat Ahmad telah dinyatakan 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Golongan yang pertama, orang yang berpuasa sehingga masuk waktunya untuk berbuka. Dan golongan yang kedua ialah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga ialah mereka yang dianiayai. Okey, bayangkan kalau anda berdoa selepas bermulanya fajar sehingga tibanya waktu berbuka. Pada tempoh itu, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Dan anda boleh berdoa sepuas-puasnya kepada Allah. Anda boleh meminta. Dan tahukah anda siapakah golongan mereka yang sombong? Mereka yang paling sombong dan mereka yang paling bongkak ialah golongan mereka yang tidak meminta. Mereka yang merasakan mereka lebih besar. Kerana apa? Mereka yang merendahkan diri, mereka yang tahu akan kehinaan diri, akan sentiasa meminta, akan sentiasa meminta daripada Allah. Jadi sebab itulah mereka berdoa. Dan mereka yang sombong tidak akan mendapat apa-apa melainkan kerugian yang nyata. Okey, jadi saya harap anda dapat mengamalkan konsep-konsep yang saya berikan. Dan itu saja daripada saya. Dan apa yang saya kongsikan dapat anda amalkan dan kongsikan kepada orang lain supaya ia bermanfaat kepada kita, ummah dan agama. Dan sama-samalah kita mencari kelebihan di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan, jangan kita habiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Sekian daripada saya, Syahid.